Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 23 November 2020. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Sabotaj perkhidmatan air di Selangor. 2 lelaki jadi individu pertama didakwa di bawah SOSMA. ...1,884 kes baharu COVID-19, jumlah kes harian tertinggi baharu. Dua lelaki termasuk seorang pengarah sebuah syarikat menjadi individu pertama dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan melakukan sabotaj kepada perkhidmatan air di negeri Selangor. Ia melibatkan kesalahan terhadap keselamatan negara mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Bagi pertuduhan pertama, mereka boleh dipenjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Tertuduh R. Nathan, 43 tahun dan Lim Kian Aid, 42 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mereka didakwa dengan niat bersama melakukan sabotaj untuk mendatangkan kemudaratan kepada perkhidmatan air di Selangor di premis nombor 32 Jalan Velox 2 Taman Velox Selayang antara 2 dan 10 November lalu. Bagi pertuduhan kedua, Nathan dan Kian Aik didakwa dengan niat bersama melepaskan bahan berbahaya ke dalam tempat rawatan kumbahan awam milik Indah Water Consortium Sdn Bhd juga di lokasi, tarikh dan masa yang sama. Mereka juga didakwa dengan niat bersama menjalankan aktiviti pensetoran luar tapak tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan laporan penilaian daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Bagi pertuduhan keempat hingga keenam, Nathan dan Kian Aik didakwa dengan niat bersama menempatkan buangan terjadual dan menggunakan premis itu untuk penempatan bahan buangan tanpa lesen daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling di tempat, masa dan tarikh yang sama. Kedua-dua tertuduh tidak dibenar diikat jamin bagi 4 pertuduhan pertama. Bagi pertuduhan kelima dan keenam, mereka dibenar ikat jamin RM30,000 dengan seorang penjamin. Sementara itu, Nathan juga mengaku tidak bersalah menjalankan aktiviti perniagaan di premis sama tanpa lesen dikeluarkan pihak berkuasa berlesen. Baik, di Kedah pula, 4 pekerja kontrak warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Session Sungai Petani atas pertuduhan menyebabkan pencemaran air Sungai Muda pada 12 November lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh kerana mereka tidak memahami pertuduhan itu. Ya, tertuduh Dedi Hardianto, 32 tahun, Bastian, 38 tahun, Andika Safutra, 32 tahun dan Adi Pitria, 33 tahun. Dituduh dengan sengaja menyebabkan pencemaran air Sungai Muda akibat minyak diesel sekaligus mencemarkan muka sauk di 3 loji rawatan air iaitu Jeniang Baru, Jeniang Lama dan Sungai Pau Gurun. Sabit kesalahan boleh dipenjara minimum 5 tahun dan maksimum 30 tahun atau didenda atau kedua-duanya. Mahkamah menetapkan 22 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi memanggil jurubahasa. Keempat-empat tertuduh yang tidak diwakili peguam itu dibenar diikat jamin RM50,000. 1,884 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan sehingga 12 tengah hari tadi. Sekaligus ia jumlah harian tertinggi setakat ini. Selangor, negeri tertinggi yang mencatatkan kes jangkitan dengan 1,203 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah berkenaan kluster teratai merekodkan pertambahan tertinggi iaitu 1,067 kes. Pelaporan kes positif COVID-19 yang tertinggi di Lembah Kelang berpunca daripada pertambahan kes bagi kluster-kluster terutamanya kluster berkaitan tempat kerja iaitu kluster teratai dengan pertambahan sebanyak 1,067 kes iaitu bersamaan dengan 76.2% dan kluster Daman Lela sebanyak 101 kes
iaitu bersama dengan 7.2%. Negeri Sabah pula masih melaporkan jumlah kes yang agak tinggi walaupun telah berkurangan berbanding dengan hari-hari yang selepas, iaitu sebanyak 289 kes. Daripada jumlah tersebut, 164 kes iaitu 56.7% adalah hasil saringan kontak rapat. Ya, berikut data terkini COVID-19 Malaysia diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. ...28 kilang Top Glove di Kelang Selangor ditutup secara berperingkat bagi membolehkan pekerjanya menjalani ujian saringan dan kuarantin. Ia susulan berlaku peningkatan ketara hari ini mencecah 1,000 kes positif dalam kalangan pekerja kilang tersebut. Malah sehingga 23 November, KKM telah melaksanakan 5,794 saringan dan sebanyak 1,889 kes positif COVID-19 telah direkodkan. Jadi, atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas hari ini bersetuju supaya 28 kilang Top Glove di kawasan tersebut, di Kelang tu, di, kalau tak silap saya, di Kapar, 28 kilang di situ, dia banyak kilang kecil-kecil dan sebagainya. 28 kilang Top Glove ditutup secara berperingkat. Dalam pada itu, 3 kawasan ditamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Ia meliputi Taman Mesra, Sandakan Sabah dan 2 kawasan di Selangor iaitu Plaza Hentian Kajang serta Medan 88 di Sepang. Datuk Seri Ismail turut mengumumkan PKPD di Penjara Seremban dan Kuartus Penjara Seremban Negeri Sembilan bermula esok sehingga 7 Disember. Kerajaan membenarkan semua kedai makan, kedai runcit, kedai serba neka dan stesen minyak di kawasan PKPB beroperasi sehingga jam 12.30 malam mulai esok. Ia berikutan terdapat aduan dan rungutan daripada orang ramai terutamanya peniaga, persatuan peniaga dan restoran yang terkesan akibat waktu operasi yang ditetapkan sehingga jam 10 malam sebelum ini. Mesyuarat bersetuju untuk membenarkan pembukaan restoran dan juga perniagaan-perniagaan lain sehingga pukul 12. Seperti kedai serba nika, convenience store, petrol station, kedai runcit. Ada kedai runcit kat bandar-bandar kecil. Ada kedai runcit yang biasanya orang bergantung untuk membeli barang. Kita buka juga sampai pukul 12. Mana-mana aktiviti perniagaan kita buka sampai pukul 12. Kita setuju. Okey? Bukan saja restoran tetapi yang lain-lain. Bermula segera. Cepat mungkinlah, besok pun boleh bermula. Bermula besok. Baik, Pasar Borong Kuala Lumpur sebelum ini telah pun dibersihkan daripada pendatang asing tanpa izin parti. Namun kini ada yang kembali semula dan berniaga secara curi-curi. Bagi membanteras kegiatan itu, lebih 100 kamera litar tertutup CCTV akan dipasang oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, CCTV itu akan dilengkapi ciri kecerdasan buatan dengan teknologi pengecaman wajah. Kegiatan di luar daripada pagar Pasar Borong di mana masih terdapat peniaga-peniaga yang berniaga di tempat yang dilarang. Mereka nampaknya berniaga secara curi-curi di siar-siar kaki yang menghalang lalu lintas dan mereka juga berniaga di mana terlibat juga
pendatang asing. Jadi itu kita akan buat pemantauan seterusnya, terutama sekali parti lah. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan hadiah pertandingan mural dan grafiti di Pasar Borong, Kuala Lumpur. Geng Allen tumpas, 10 anggotanya ditahan, ketuanya sedang diburu. Laporannya seketika nanti. Baik, polis sudah membuka kertas siasatan berhubung kes seorang lelaki yang menuduh integriti Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Fitnah dilemparkan menerusi video berdurasi 17 minit 40 saat yang tular di Facebook sejak 3 hari lalu. Jangan digunakan. Macam saya katakan tadi, kritikan boleh kritik, tapi jangan buat omongan tidak pasas, jangan fitnah polis. Saya akan digunakan. Antara lain, lelaki terbabit mendakwa dia telah membuat aduan berhubung salah laku polis namun tiada tindakan diambil. Siasatan mendapati lelaki berusia 39 tahun itu mempunyai satu pertubuhan namun tidak didaftarkan. Dalam perkembangan lain, polis sedang memburu seorang lelaki dikenali sebagai Muhammad Raif Lee Abdullah atau Frankie atau Allen berusia 38 tahun. Dia merupakan ketua sindiket kumpulan Allen yang membekalkan kad pengeluaran wang automatik ATM kepada sindiket penipuan dalam talian, pinjaman dan pelaburan yang tidak wujud di sekitar Johor Bahru. Dalam operasi 18 November lalu, 10 anggota kumpulan terbabit yang bertindak sebagai pengumpul kad ATM dengan bayaran komisen RM400 bagi setiap kad berjaya ditahan. Ini tuan-tuan yang pertama kali ditangkap. Untuk kes yang komersial inilah kali pertama kita dapat kesan sindiket yang membekalkan kad ATM untuk sindiket-sindiketnya, Macau scam, pinjaman yang tak wujud dan sebagainya. Sindiket itu dipercayai aktif sejak Februari lalu dan menyebabkan kerugian lebih 3.7 juta ringgit. Semua suspek yang ditahan warga tempatan berusia 19 hingga 41 tahun juga positif dadah. Seorang pegawai dan bekas pegawai tentera berpangkat Brigadier Jeneral didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 8 tuduhan pecah amanah membabitkan dana Akademi Latihan Tentera berjumlah RM920,000. Tertuduh Lieutenant Colonel Azman Muhammad Yasi dan Brigadier Jeneral Bersara Muhammad Adkar Solahuddin bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mereka dituduh meluluskan jumlah wang terbabit daripada dana kebajikan akademi itu untuk dilaburkan di institusi kewangan tidak berdaftar. Mereka juga dikenakan tuduhan alternatif iaitu tidak jujur menyalahguna jumlah sama untuk tujuan pelaburan yang sama. Kesalahan dilakukan antara 3 Ogos 2016 dan 23 September 2016 di akademi tersebut di Sungai Besi. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun serta denda dan sebatan. Hakim Mahyun Talib membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM80,000 seorang dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 22 Disember ini.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang membuat perancangan teliti bagi menghadapi kemungkinan berlakunya pilihan raya umum PRU ke-15 dalam tempoh pasca COVID-19. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan, antara yang disusun ialah langkah-langkah bagi memastikan perjalanan pilihan raya yang selamat, lancar dan juga sempurna. Datuk Taqiyuddin menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di Dewan Rakyat hari ini. Jelasnya, SPR dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara telah merangka dan menyediakan satu garis panduan pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan pilihan raya semasa ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil PRK. Antara langkah pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan ialah pembersihan dan sanitasi di semua premis yang dikenal pasti akan digunakan pada pilihan raya, kawalan kehadiran di setiap premis yang digunakan pada jumlah paling minimum dan penggunaan sarung tangan getah diwajibkan ke atas semua petugas pilihan raya dan pegawai SPR yang bertugas bagi setiap proses pilihan raya. Manakala penganjuran ceramah dan perhimpunan bagi tujuan kempen adalah tidak dibenarkan. Projek-projek terdahulu yang sedang berjalan akan terjejas dan mungkin tidak dapat diteruskan sekiranya perbelanjaan pembangunan belanjawan 2021 dikurangkan dan disalurkan kepada tabung COVID-19. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, bagaimanapun masalah pandemik COVID-19 adalah dinamik dan berubah setiap hari. Sekiranya wujud keperluan mendesak, kerajaan akan membuat pertimbangan sewajarnya. Kita sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 ini telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan telah membawa banyak perubahan yang radikal kepada lanskap ekonomi negara. Peningkatan kadar pengangguran di kalangan belia, industri pelancongan terjejas dengan teruk, ya. Peningkatan kebergantungan kepada perkhidmatan dalam talian termasuklah untuk perkhidmatan kerajaan. Ini antara perubahan-perubahan radikal yang berlaku dalam negara kita. Oleh itu, beberapa isu yang kita hadapi ini, jangka sederhana dan panjang, akan kita tangani dalam apabila dibentangkan rancangan Malaysia ke-12 dalam Dewan Yang Mulia ini awal tahun depan. Ya. Bagaimanapun, tidak wajar untuk menghentikan projek yang dimulakan pada rancangan Malaysia ke-11 kerana lebih 100,000 kontraktor pembinaan dan lebih 50,000 kontraktor G1 terlibat dalam projek tersebut. Justru, beberapa perubahan fokus pembangunan berbanding pengurusan perlu dilakukan. Datuk Seri Mustafa menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Dewan dimaklumkan 204 syarikat terdiri daripada pelbagai sektor yang terlibat dalam pelancongan telah menamatkan perniagaan mereka sejak Mac hingga Oktober tahun ini. 77 daripadanya berkaitan penginapan seperti hotel, motel dan inap desa. Sebanyak 57 buah syarikat dengan kod 79110 iaitu Travel Agency Activities, kod 79120 iaitu Tour Operator Activities dan kod 79900 iaitu Other Reservation Services and Related Activities dengan izin telah menamatkan perniagaan. Manakala penggulungan oleh mahkamah ada 26 dan penggulungan secara sukarela 12 untuk syarikat dengan kod yang sama adalah sebanyak 38 buah syarikat. Datuk Seri Nancy menjawab pertanyaan Wakil Machang, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob yang ingin tahu jumlah hotel dan syarikat pelancongan yang telah gulung tikar sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan dan juga ribut petir masih lagi berlaku di beberapa kawasan di sekitar barat Semenanjung sejak petang tadi. Oleh itu, amaran cuaca waspada masih lagi dikekalkan melibatkan kawasan-kawasan di sekitar barat Semenanjung sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti.
Selain itu, dilihat keadaan hujan juga mula berlaku sejak tengah hari tadi di sepanjang kawasan-kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung. Dan keadaan hujan lebat ini dijangka mampu untuk berterusan selama beberapa hari. Oleh itu, amaran cuaca waspada juga turut dikeluarkan melibatkan kawasan-kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung ini sekurang-kurangnya sehingga 25 November nanti. Orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dan di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan keadaan angin kencang dan juga banjir kilat yang boleh berlaku kesan daripada keadaan cuaca hujan lebat yang berterusan. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca hujan dan ribut petir juga turut berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan kecuali di sekitar bahagian Tawau di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi kedua-dua negeri ini dijangka mampu untuk berterusan sepanjang malam. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi dikekalkan melibatkan kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penduduk terjejas banjir di Perak meningkat kepada 315 orang dan mereka ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara PPS. Paling ramai di PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman, Bagan Serai melibatkan 168 orang dari 11 kampung. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, satu lagi PPS dibuka di Bagan Serai iaitu di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak menempatkan 75 penduduk. Manakala 42 orang daripada 13 keluarga masih lagi ditempatkan di PPS Sekolah Rendah Agama Rakyat Ngah Ibrahim Matang Taiping. PPS Sekolah Kebangsaan Kayan Manjung Lumut pula menempatkan 30 orang daripada 6 keluarga. Di Johor, semua PPS ditutup sepenuhnya dengan yang terakhir PPS di Sekolah Kebangsaan Batu 10, Skudai Johor Baru, kira-kira pukul 4.30 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS itu ditutup ekoran cuaca baik serta tiada hujan lebat dan air pasang di kawasan tersebut. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK mengekalkan unjuran 50% sumbangan terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK oleh sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS pada tahun 2030 meskipun pertumbuhan ekonomi negara terencat angkara COVID-19. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata kementeriannya akan bergerak lebih aktif terutama selepas pandemik berkenaan reda bagi memastikan unjuran berkenaan dapat dicapai. To walk that extra mile and then we have to spend that extra hours
supaya kita recover back, ya. Tetapi pada kita 10 tahun tu saya cukup yakin we can achieve that. Tapi dengan syarat kita tahu macam mana nak buat kerjasama dengan pihak-pihak. Itulah kenapanya saya dah buat kerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Ketika ini, PKS menyumbang kira-kira 38% daripada KDNK dan 48% daripada jumlah tenaga kerja dalam negara. Beliau turut memaklumkan pasca pelaksanaan pakej prihatin dan penjana, pihaknya juga akan membentangkan hasil kajian impak dan prestasi usahawan kepada Majlis Tindakan Ekonomi MTN dalam waktu terdekat. Beliau berkata demikian dalam sidang media Belanjawan 2021 kementeriannya di Menara Bank Rakyat Kuala Lumpur. Dalam sesi sama, beliau turut berkongsi aspirasi kementerian untuk merubah taraf hidup 80% ahli koperasi yang ketika ini berada pada kelompok B40 kepada M40. Ia akan direalisasikan menerusi langkah transformasi pertubuhan berkenaan dengan matlamat perkongsian kemakmuran di antara koperasi dengan ahli. Baik, Pertubuhan Kerjasama Islam Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer OIC SET hari ini melancarkan persidangan tahunan ke-12 bertemakan strategi dan amalan keselamatan cyber semasa krisis COVID-19. Persidangan dirasmikan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin secara maya. Beliau menekankan beberapa amalan keselamatan cyber yang dilaksanakan kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19, antaranya bekerja dari rumah melibatkan sektor awam dan swasta. Justru penggunaan internet untuk bekerja dan interaksi sosial lain meningkat secara mendadak, tetapi turut mengundang kepada risiko serangan cyber. I do believe that the OIC CERT as a regional computer emergency response team is in the right track. I am glad to be informed that the OIC CERT have developed 6 strategic pillars to support strategic initiative to mitigate cyber threat in the region. These strategic pillars are organization structure, international cooperation, standard and regulation, technical and technology capacity building and awareness. Persidangan 2 hari itu dianjurkan Cyber Security Malaysia yang merupakan sekretariat tetap OIC CERT disertai lebih daripada 200 peserta di seluruh dunia. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Ifah Azim. Silakan Ifah. KBS mahu perluas pertandingan secara maya terutama babitkan atlet ke Olimpik Tokyo. PTAM sasar 2 atlet tinju wanita ke Sukan Sui Hanoi tahun depan. Baik, terima kasih Faris dan juga Dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Belia dan Sukan KBS bercadang untuk memperluaskan pertandingan secara maya terutamanya membabitkan atlet negara yang ke Olimpik Tokyo 2020. Jelas Menteri KBS Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan meskipun tidak menggambarkan keadaan kejohanan sebenar sekurang-kurangnya dapat memastikan mentaliti setiap atlet berada dalam keadaan terbaik. Selain itu, beliau memuji pendekatan yang dilakukan oleh Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia dan terbaru Persekutuan Renang Malaysia turut menggunakan kaedah berkenaan. Sekurang-kurangnya ada effort dan attempt untuk pastikan mentally atlet-atlet kita berada dalam pemikiran yang bersaing. Jadi itulah antara yang diusulkan di peringkat MSN dan juga di peringkat badan-badan sukan kebangsaan dalam sukan-sukan yang akan kita ceburi atau kita sertai di Olimpik nanti. Menerusi kejohanan maya ini, atlet akan bersaing mewakili negara masing-masing secara langsung menerusi bantuan teknologi. Penganjuran kejohanan secara maya ini juga pentas terbaik buat atlet negara mengukur keupayaan mereka selepas kebanyakan pertandingan dibatalkan ekoran pandemik COVID-19.
Persatuan Tinju Amatur Malaysia PTAM bercadang untuk menghantar sekurang-kurangnya 2 atlet wanita pada Tamasya Sukan C Hanoi tahun depan. Namun Presiden PTAM Datuk Muhammad Irwan Zulkifli berkata perancangan berkenaan hanya dapat dijalankan jika pencarian bakat menerusi pertandingan yang sebelum ini dibatalkan dapat diadakan semula. Jelas Dato' Irwan, kekangan pandemik COVID-19 menyebabkan PTAM tidak dapat menjalankan sebarang kejohanan pencarian bakat sepanjang tahun ini. Namun dengan kedatangan Ketua Jurulatih baru, Rustam Saidov pada 5 Disember depan, beliau berharap perancangan membangunkan atlet wanita dapat dijalankan. Kita jangkakan paling kurang pun kita ada dua kategori yang kita mampu untuk kita hantar ke Vietnam, tetapi kalau pandemik COVID-19 ini selesai, dalam bulan 1 kita dapat menganjurkan kejohanan. Sebab apabila kalau kita nak lihat dari segi latihan, kita tak boleh ukur prestasi setiap pemain. Prestasi setiap pemain ini mestilah dalam kejohanan. PTAM memandang serius untuk membangunkan semula program atlet wanita memandangkan sudah 2 edisi Tamasya Sukan C. Pihaknya tidak dapat menghantar peninju wanita disebabkan kekurangan bakat. Kali terakhir, skuad tinju negara meraih pingat menerusi Lee Ai Jim pada tahun 2011 di Indonesia. Sementara itu, pemenang pingat emas Sukan C Filipina Dr. Yu Wen Kian sedia untuk mewakili negara pada Tamasya tahun depan jika permainan Hearthstone dipertandingkan semula. Sabtu lalu, mesyuarat Majlis Persekutuan Sukan C telah meluluskan rayuan sukan Jiu-Jitsu, Triathlon, e-sukan dan tamping bowling untuk menjadikan jumlah keseluruhan 40 jenis sukan yang bakal dipertandingkan di Hanoi. Namun Vietnam selaku tuan rumah ketika ini hanya mengumumkan 3 permainan e-sukan sahaja iaitu Dota 2, PES dan Arena of Valor berbanding 6 acara yang dipertandingkan ketika di Manila. Saya selalu bersedia untuk mewakili negara pada bila-bila masa. Jika Hearthstone akan dipertandingkan pada Sukan C nanti, saya akan mencuba yang terbaik untuk mewakili negara sekali lagi. Jika Hearthstone tidak dimasukkan pula, tidak apa sebab saya dapat menyumbang dari segi pengalaman dan persiapan saya. Pada edisi tahun lalu, skuad e-sukan negara berjaya meraih 1 pingat emas dan 1 gangsa masing-masing menerusi permainan Hearthstone dan Mobile Legend Bang Bang. Dr. Yu berjaya meraih emas dalam acara Hearthstone selepas mengenepikan atlet Thailand, Werit Popan 3-1 pada aksi final. Baik, laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Untuk segmen seterusnya, segmen hashtag, saya serahkan kembali pada Faris dan juga Dia. Silakan. Kanak-kanak mempunyai daya ingatan yang kuat. Dalam kejadian di daerah Bochum-Hovel, barat laut Jerman, 4 kanak-kanak 6 tahun telah menjadi saksi. Satu insiden di mana seorang pemandu telah melanggar penghadang jalan dan berlalu pergi. Mereka kemudian memberitahu guru kelas dengan 2 daripadanya turut melakar detik-detik kejadian itu. Jabatan Polis tempatan telah memuat naik gambar lakaran itu ke dalam laman Twitter dan menjadikan ia sebahagian daripada fail siasatan. Di Florida, Amerika Syarikat, penduduk yang sedang berdepan ribut tropika Eta baru-baru ini dikejutkan pula dengan kemunculan seekor buaya bersaiz luar biasa. Rakaman haiwan berkenaan berkeliaran di padang golf tular di media sosial sekaligus mengundang pelbagai reaksi dari netizen. Walaupun buaya gergasi adalah sesuatu yang biasa di negeri itu, namun saiz reptilia yang dirakam tersebut membuat ramai penduduk Florida terkejut. Malah ada yang membandingkan dengan dinosaur dan haiwan-haiwan prasejarah. Tidak mahu anak didiknya ketinggalan dalam pelajaran, guru Bahasa Melayu di SMK Kijal, Kemaman, Terengganu ini sanggup meredah hujan demi memastikan bahan pembelajaran sampai ke tangan pelajarnya. Masalah capaian internet pelajarnya mendorong Cikgu Nur Aniza Cik Soh mengambil inisiatif itu. Beliau mengambil masa hampir 4 jam untuk menyerahkan modul pembelajaran itu kepada 38 anak didiknya.
Baik, selepas penyanyi Alif Satar disahkan positif COVID-19 malam, ibu bapa, adik bongsu dan pembantu peribadi beliau turut disahkan dijangkiti virus berkenaan hari ini. Menurut pengurus Alif Adlina Abu Bakar, ibu bapa Alif Nur Hafiza Muhammad Satar Ramli dan adiknya yang dikenali sebagai Jim telah menjalani ujian saringan semalam. Isteri Alif Syadila Hadid dan 3 anak mereka juga sudah menjalani ujian calitan hari ini dan sedang menunggu keputusan. Keadaan Alif sekarang, dia okey je, sedang menjalani rawatan dan mengikuti prosedur dekat hospital kat Melaka. Dia di kuarantin bersama PA dia sebab sama-sama positif. Okey, update family dia. Semua family dia, mak bapak dia baru disahkan positif juga. Dan dah di kuarantin di hospital lah, di hospital di KL. Lepas tu wife dan anak-anak dia baru saja menjalani test pagi tadi. So Alif dia mengharapkan dan dia mendoakan, dia mengharap orang mendoakan keluarga dia berada dalam keadaan sihat. Harap anak-anak dan isteri dia tak kena COVID. Dalam perkongsian di Instagram miliknya juga, Alif menjelaskan beliau sudah beberapa kali menjalani ujian saringan COVID-19, namun keputusan semalam amat mengejutkan. Selepas berjaya membina nama menerusi 3 buah lagu berjudul Reda, Pesan dan Hilang, kini Irfan Haris sekali lagi tampil dengan single terbaru berjudul Patung. Menganggap lagu tersebut sebuah projek keluarga kerana ia adalah hasil nukilan beliau bersama abangnya Haikal serta seorang saudara terdekat Ubaidillah. Ya, jelasnya lagi, karya itu telah siap kira-kira 2 tahun lalu. Namun proses rakamannya bermula sejurus Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilaksanakan. 2 hari diambil untuk menyiapkan lagu itu. Harus ku sedari. Patung ni saya rasa istimewa sebab saya rasa ini antara lagu yang paling sedih pernah saya tulis. Dia memang dia ballad. Lagu ni mengisahkan tentang dalam hubungan cinta ni, kononnya lelaki tu dilayan macam patung. So bagi saya, kalau orang dengar, saya rasa orang boleh relate lah dengan lagu Patung ni sebab saya rasa semua orang pernah go through heartbreaks dalam hidup dia orang. Baik, berita perdana edisi 23 November 2020 berakhir di sini. Teruskan mengamalkan mengimbas My Sejahtera di mana-mana premis atau lokasi yang ditujui. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi.